Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Putri Nurul Fatihah, demo bagi lab numerical analisis awak sepanjang semester ni. Okey, saya nak bagi tahu sikit pasal lab NA awak. Lab NA awak akan ada 10. Yang pertama lab 1 sampai lab 10. So untuk setiap minggu kita akan discuss satu lab. Okey, untuk lab NA ni awak akan guna software programming MATLAB. So dia minta semua untuk install ataupun guna yang cloud punya, yang online punya, kalau tak boleh nak install dalam laptop. Okay, so saya nak kenal sikit pasal MATLAB programming software ni. Tak ada kenal, saya nak bagi tahu je. Okay, so bila awak buka MATLAB, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar common window kat sini. So apa tugas common window ni? Function bagi common window, awak boleh type coding dalam ni dan awak boleh run awak punya. Awak boleh dapatkan jawapan coding awak tu. Kiranya awak boleh run, lepas tu awak boleh type, lepas tu awak boleh run coding, dapat jawapan dalam common window. Selain pada common window, awak boleh guna editor. So editor ni tugas dia, function dia sama macam dalam common window, di mana awak boleh type coding, tapi dalam ni awak tak boleh dapatkan result dia. Contoh nak cari 50 campur 7. So patutnya dapat 57 kan. 57 dia akan keluar dalam common window, dia tak akan keluar dalam editor ni. Okey, so maksudnya dalam editor ni kalau nak buat coding panjang, eloklah guna dalam editor. Cuma untuk lab pertama ni kita tak akan pergi pada editor lagi, kita akan pergi pada common window je dulu. So kita ignore je dulu editor ni, awak pangkah balik. Lepas tu kita akan start jawab soalan lab yang pertama kita. Okey, untuk lab yang pertama ni, untuk lab ni, okey, setiap kali kita ada banyak-banyak soalan. So akan untuk lab 1 ada 4 soalan. So untuk ada soalan kecil-kecil sekali dengan soalan kecil-kecil. So untuk setiap soalan sekali dengan soalan kecil-kecil tu, bila awak coding tu, sekali dengan jawapan dia, awak screenshot, lepas tu pastekan dalam dokumen ni. Lepas tu lepas awak siap copy paste semua, lepas tu awak boleh submit je dalam Google Classroom. Okey, jangan lupa letak nama metrik program dengan grup awak, yang grup berapa, K1, K2, K3. Okey, kita teruskan kepada soalan pertama. Okey, soalan pertama dia suruh kita define A, B, C, D, E, F. Okey, A ni nombor biasa, B pun nombor biasa, C pun nombor biasa juga, cuma dia suruh cari n to the power of 27. Lepas tu D dia suruh cari, dia suruh declare metrik 2 kali 2 yang ada 2, dia suruh declare B sebagai metrik 2 kali 2, sama juga dengan E. Dan F dia suruh declare metrik 3 kali 1. Okey, sekarang kita teruskan macam mana nak declare dia. Okey, mula awak pergi dekat MATLAB. Lepas tu cara nak declare, yang pertama tadi adalah A sama dengan 1, 2, 3, 4 kan. Okey, A awak buat sama dengan 1, 2, 3 2, 3, 4. Lepas tu letak semicolon. Jangan lupa letak semicolon. Kalau tak letak, dia akan keluar berapa value A tu. Okey, nanti tunjuk. Mula kita letak dulu semicolon. So dia tak akan keluar apa-apa kan. Kalau lah awak tak letak semicolon, dia akan keluar macam mana? Dia akan keluar balik nilai A tu. So A adalah 1, 2, 3, 4. So ada nampak kat sini kan fungsi semicolon tu dalam MATLAB. Okey, so jangan lupalah letak. Kalau awak nak declare, awak tak nak keluarkan result dia. Okey, so sekarang bila dia suruh define, maksudnya dia suruh declare lah. Okey, kita dah settle A, kita buat B pula. So B adalah sama dengan 476. So B sama dengan 476. Lepas tu jangan lupa letak semicolon. Lepas tu C pula adalah sama dengan 6 kali 27. So macam mana nak bukan 6 kali, 6 to the power of 27. So macam mana nak masukkan dalam MATLAB. Mula awak kena buat macam ni. Okey, awak kena guna formula. Okey, C kan sama dengan 6. Lepas tu dia ada macam atap tu, kita panggil dia head ke apa, saya tak ingat dah. Head rasanya. So 27. Lepas tu letak semicolon. Okey, ni adalah head. Head ni awak nak cari kat mana, awak tekan
shift 6, control 6, shift 6, tekan sekali, so dia akan keluar lah dia punya simbol kat dalam MATLAB tu. So kat sini, contoh kita buat terus, C sama dengan 6 to the power of, kita guna hat tu, simbol hat 27. Lepas tu kita letak semicolon. Ok, seterusnya kita nak declare D. Ok, D pula adalah matrik 2 kali 2. Ok, dia punya value elemen dia tu 1, 2, 3, 4. Ok, so tengok macam mana nak buat, nak declare D. Ok, memula kena buka square bracket. So lepas tu awak type elemen yang ada yang pertama tu, yang pada row yang atas, iaitu 1 dan 2 kan. 1 dan 2, kena tekan space untuk membezakan next elemen. Contohlah ada 3 elemen, 1, 2, 3 pada elemen yang row yang pertama tu kan. So boleh tekan 1, space 2, space 3. Lepas tu nak pergi pada kolom row yang seterusnya, awak tekan semicolon. Lepas tu awak type elemen yang ada yang pada seterusnya tu, 3 dan 4. ok, 3 space 4. Lepas tu dah habis dah, tak ada dah row yang seterusnya, awak tutup square bracket awak. ok, awak tutup square bracket awak. Lepas tu awak tekan semicolon. ok, teruskan dengan E. So E apa? 144 90 340. So 144 space 90 semicolon 340. Lepas tu jangan lupa tutup square bracket. Lepas tu letak semicolon, enter. ok, sekarang ni kita nak declare F pula. So F adalah 001. ok, macam mana nak buat ni? Senang je, buka square bracket, kosong. Lepas tu dia pergi pada row yang seterusnya kan. So kosong lagi. Row yang seterusnya pula, tekan semicolon. Lepas tu tekan elemen pada row yang ketiga tu. Lepas tu tutup square bracket. Lepas tu tekan semicolon. ok, dah siap. Lepas tu sekarang ni awak dah declare semua A, B, C, D, E, F. ok, so awak dah settle lah untuk soalan define A, B, C, D, E, F. ok, sekarang kita pergi kepada calculation untuk dia suruh calculate A darab B. So dia suruh A darab B, macam mana nak kira dalam common window ni. ok, satu cara awak boleh buat macam ni. Ni cara yang pertama, A dan awak tekan star shift 8 shift 8 A darab B. Lepas tu awak tekan enter, dia akan keluar answer dia. Dia akan type. Contohlah awak nak declare variable bagi soalan yang pertama 1A tu kan, 1A ni. So awak boleh type A1 sama dengan A star B. Jangan letak semicolon tau. Kalau letak semicolon dia tak akan keluar result, sebab semicolon ni dia just store dulu result awak. ok, so awak boleh enter. So bezakan kalau tak declare variable bagi sesuatu soalan yang, sesuatu benda yang awak nak tu. Bila awak declare, dia akan keluar variable dia kat atas ni. Kalau awak buat macam ni je, dia akan keluar perkataan answer sahaja. So mungkin lepas ni kalau ada banyak mesti awak complicate, awak jadi macam benda ni jawapan untuk apa. So kat sini bila awak dah declare dulu A1 ni adalah untuk soalan 1A, awak boleh dapatkan terus, awak boleh tengok, cari terus jawapan dia. So ni jawapan untuk 1A. ok, sekarang dah dapat 1A. So macam mana nak buat? So awak tengok dalam awak punya soalan tu, dia suruh isikan jawapan. ok, pada muka surat yang ketiga ni, dia suruh isikan jawapan awak tu. So tadi awak dah dapat dah A darab B. So awak just pastekan je dalam kotak answer tu. So benda ni awak akan buat sampailah A, B, C, D, sampailah habis. Sampailah soalan satu tu, semua dia ada sampai I kan. So sampai I lah awak kena isikan jawapan dia. ok, sekarang kita balik kepada soalan B. Soalan B pun senang je, A tolak B je. So soalan B, nak buat B1.
sama dengan A tolak B. So dapat jawab, awak tekan enter je, lepas tu awak akan dapat 758. Ok, sekarang ni mesti macam pelik, kenapa tak buat 1A 1B macam tu. Kalau lah letak nombor variable, nak declare variable kat depan. Ok, ni sebab sekarang ni saya akan tekan CLC sebab macam penuh dah kat sini. Bila awak tekan CLC, awak punya screen akan clear. Cuma data-data tadi dia tak buang tau, dia save je. Tengok ada lagi kat tepi ni. So dia simpan lagi awak punya data kat sini. So sekarang ni saya nak bagi tahu kenapa tak boleh nak gunakan nombor. Okay, bila nak declare variable tu kita tak boleh letak nombor kat depan. Kan tadi kita buat B1, 1A, 1B semua tu kan. Kenapa kita tak buat 1B? Kalau 1A dan 1B, 1C macam tu, kenapa kita tak letak nombor dulu bila nak declare variable? Dia tak akan keluar sebabnya satu ni dia tak leh dalam bila kita nak declare, bila mula. Contohlah kalau nak buat macam ni, soalan 1B sama dengan A tolak B. Yang ni boleh je, dia akan keluar kat sini. Ataupun soalan B sama dengan A tolak B. Okey, boleh je. Nak guna underscore pun boleh. So tak ada masalah lah. Cuma bila nak guna satu nombor kat depan tu tak boleh. Okey, so kat situ ada masalah sikit lah. So sekarang dah faham dah kan? Kalau dah tak faham, tanya balik tau. Okey, kita teruskan dengan C. Untuk soalan C, soalan D saya nak awak buat sendiri. So yang C dan D ni awak kena buat sendiri tau. So saya akan tanda sikit. Highlight lah. Okay, C dan D buat sendiri. Okay, sekarang saya nak tunjuk D dan E. So D tolak E. So senang je. Untuk soalan E, D tolak E kan. So soalan macam mana nak type. So awak declare variable soalan E iaitu E1. Saya guna kat sini E1 sama dengan D tolak E. So ni jawapan dia. 144 negatif 143, negatif 188, negatif 31, negatif 4. So kalau tak percaya boleh kira dengan tangan sendiri. Okey, 1 tolak dengan 144 akan dapat negatif 143. 2 tolak 90 awak akan dapat negatif 88. Okey, lepas tu 3 tolak 34 awak akan dapat negatif 31. 4 tolak 0 akan dapat 4. So sama jawapan ni. So jawapan ni awak screenshot, lepas tu awak paste ataupun awak type juga. Awak kena masukkan dalam ni. Okay, so awak jangan lupa screenshot coding tu. Okay, so kita tengok soalan F. Okay, soalan F ni pun awak boleh buat sendiri je. Dia akan keluar juga result. Don't worry. So buat sendiri. Okay, untuk soalan G, F bahagi dengan E. Okay, kat sini kita cuba soalan G. 1 sama dengan F bahagi E. So boleh guna slash yang ada sebelah shift tu. So awak guna, lepas tu awak enter. So dia akan keluar macam ni. Okay, kenapa dia keluar macam ni? Sebabnya bila F nak bahagi dengan E tak boleh, sebab kat sini dia punya dimension F dengan dimension E tu tak sama. So dia tak boleh nak selesaikan jawapan ni. Dia tak boleh nak selesaikan awak punya soalan tu sebab dimension metrik dia tak sama. Okey, sebenarnya fungsi untuk simbol slash tu, simbol slash ni sebenarnya, okay, sekejap saya tunjuk kat awak.
simbol slash ni kita panggil sebagai matrix right division. So awak boleh search nanti dalam Google, just type MATLAB matrix right division ataupun MR divide. So dia akan keluar explanation dia. Okay, biasa tujuan slash ni kita akan guna untuk solve tulisan buruk. Solve systems of linear equation. Okay, linear equation. Contoh XA darab dengan B. Okay, sekarang ni bila kita ada linear equation, sistem linear equation XA darab dengan B, awak nak cari nilai X tu, awak boleh guna slash tadi tu. So A darab B. So awak akan dapatlah result dia. Tapi benda ni selain daripada, okay, so dalam MATLAB tadi tu bila boleh guna cara A slash sama dengan B ataupun MR divide B A. Oh, sorry, saya silap tau. Kat sini ni B A. Okay, so awak boleh guna MR B A. So kalau nak cari nilai X, awak boleh guna, awak type dalam MATLAB awak tu X sama dengan B bahagi A slash A ataupun X sama dengan MR divide BA. So saya bagi tahu je lah ni dia punya function dia. Okay, syarat-syarat nak guna benda ni, nak guna slash ni, syarat pertama dia matrix A dan B ni dia kena contain same number of column. Okay, contohlah kalau kat sini kan awak tengok E ni ada 2 kolom kan. So F ni dia ada 1 je kolom. Sebab tu dia tak boleh, sebab dimension dia tak sama. Dimension bagi kolom tu tak sama. Okay, so faham dah Kalau tak faham boleh tanya lagi. Okay. Kita teruskan yang soalan teruskan dengan soalan H. Okay. I'm sorry, it takes too long. Sekejap. Okay, dah settle. Okay, so untuk H dia suruh cari D darab E. Okay, D ni adalah matrix 2x2, E matrix 2x2. So kalau kita tengok kalau sebelum ni kalau nak darab matrik, okay, kalau nak darab matrik A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau nak darab matrik yang ni, kolom yang atas darab dengan kolom yang pertama, row yang pertama darab dengan row yang darab dengan kolom yang pertama yang sebelah sana. Row yang ni darab dengan yang ni kan. So dia akan jadi dia punya macam ni. A E tambah dengan BG, lepas tu CE tambah dengan DG, lepas tu AF tambah dengan BH, CG tambah dengan DH. Macam ni kan. Kalau awak nak cari yang macam ni, awak just boleh guna simbol darab je. So awak boleh type kat sini D darab E je. Tapi kalau soalan dia nak elemen by elemen, awak kena guna cara lain. Dia tak ada lain sangat, cuma awak kena tambah satu benda dalam D darab E tu. Okey, contohnya okey, kita tengok H sama dengan D
darab dengan E. Okey, benda yang kena tambah kat sini bila dia nak satu persatu elemen by elemen ni, maksud dia nak macam ni. Oh, sorry. Dia nak macam ni. Okey, so kalau elemen by elemen ni macam yang ni darab dengan yang ni, so dapat 1. Yang ni darab dengan yang ni, dapat 1. Yang ni darab dengan yang ni, dapat 1. D darab dengan H, dapat 1. Dia nak elemen by elemen. Inilah yang kita panggil elemen by elemen, ataupun elemen wise. Okay, dia ada dua nama, elemen ataupun elemen wise. Okay, so macam mana nak buat dalam awak punya MATLAB tu? Awak type, awak jangan type D darab E, awak type D dot titik nokta, sorry, darab star E. So dia akan keluar result dia. So dapat 144, 180, 102, 0. So copy awak punya ni, letak dalam table tu jawapan dia. Okey, soalan yang seterusnya dia nak cari square root bagi E. So senang je square root bagi E ni. Square root bagi E, awak just untuk soalan I1, okay, square root E, awak type SQRT, lepas tu buka kurungan E, lepas tu awak tutup kurungan, tekan enter. So awak dapat jawapan dia. Ni adalah jawapan bagi soalan I. Okey, so untuk soalan J, saya nak awak buat sendiri. Sorry. Okey. Okey. So siap untuk soalan yang pertama. So jangan lupa paste dia punya coding dalam awak punya tu, dalam dokumen awak ni.